Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi di ruangan kaunselor Muhammad Zahrin. Jadi pada kali ini saya ingin membicarakan berkenaan tentang bagaimana kita nak kawal emosi dan kawal diri. Tapi sebelum tu, saya ingin menjelaskan sedikit hasil pada rangkuman sumber yang saya rujuk daripada Sinar Harian pada 15 April yang lalu berkenaan tentang jangkitan kemurungan bakal landa dunia. Jadi topik yang saya akan bincangkan pada hari ini adalah tentang kita kawal emosi dan kawal diri. Wabak COVID-19 ni banyak memberi kesan kepada aspek kesihatan mental. Ya, menurut Persatuan Psikiatrik di India, seorang daripada 5 rakyat India ataupun 260 juta daripada 1.3 bilion sedang mengalami kesihatan mental. Begitu juga kalau mengikut jurnal perubatan Lancet daripada Amerika Syarikat, COVID-19 ni meningkatkan kesan psikologi terhadap rakyat Amerika Syarikat seperti yang pernah berlaku pada tragedi 11 September 2001, dan begitu juga dengan taufan Katrina pada tahun 2005 dan taufan Harvey bagi tahun 2017. Ini bagi di Amerika Syarikat. Manakala kita di Malaysia, di Malaysia COVID-19 ni menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah, ia berkait juga COVID-19 ni memberi kesan kepada aspek sokongan emosi, psikologi dan kaunseling. Jadi itulah penting. Dan dengan kata lain, emosi, psikologi dan kaunseling ini memberi kesan, merupakan isu utama bagi talian kaunseling Kementerian Kesihatan Malaysia. Begitu juga talian NOR dan sebagainya. Dan ramai di kalangan masyarakat hari ini berhadapan dengan dilema ataupun isu, iaitu kemurungan, depression. Jadi sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini, salah satu masalah kesihatan mental yang sedang melanda di dunia menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ia adalah berkaitan tentang kemurungan. So, kemurungan ini merupakan salah satu isu utama. Walaupun ia merupakan salah satu penyakit keempat yang mengundang kepada penyakit global ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi boleh katakan apakah depression, apakah anxiety, apakah bipolar dan sebagainya. Dan jadi kita akan melihat satu persatu, ya, sebagai part of psychology, part of counselling. Pendidikan kesihatan, psikopendidikan ni perlu ada bagi setiap individu yang berhadapan dengan dilema ini. Jadi data daripada WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Dunia, juga menyatakan kemurungan ni bukanlah satu perasaan sedih yang biasa. Ya, dia bukan biasa, ya, dia bukan biasa. Maknanya dia sejenis penyakit perubatan yang melibatkan perasaan sedih berpanjangan yang menjejaskan fungsi harian seseorang. Jadi apakah tanda-tanda seseorang itu bila berhadapan dengan kemurungan? Antara tanda-tandanya, rakan-rakan, para ibu bapa dan saudara mara yang mengetahui seseorang itu mendapat ataupun sedang berhadapan dengan kemurungan, antara tandanya adalah dia banyak berdiam. Dia menyendiri, dia diam. Yang kedua, tidak mahu bercakap. Of course lah dia diam dan tak mahu bercakap. Dia tak ada mood untuk bercakap. Yang ketiga adalah termenung. Tak dapat, makna dia termenung ni, dia termenung tapi dia tak tahu apa yang dia menungkan. Ini yang sedang berlaku. Dan memberi kesan, kesan dia macam nak, fikiran dia kosong. Dia bangun daripada tidur, apa benda nak buat? Sebelum nak tidur, apa nak buat? Jadi dia, fikiran dia semakin kusut. Bukan kata saya kusut, malahan kosong. Kosong, tak tahu apa yang nak dibuat. Jadi bila kata seorang tu murung, dia kurang bersemangat, dia tidak ada satu perasaan motivasi, dia kurang nak buat sesuatu benda yang lebih baik lagi, ataupun langsung tak ada bersemangat untuk bekerja ataupun melakukan sesuatu benda yang manfaat. Lain daripada itu, tidak berminat dengan aktiviti yang pernah dia lakukan sebelum ini ataupun dia suka. Jadi ini antara yang boleh katakan kesan pada seseorang yang mendapat
kemurungan. Jadi yang selain pada itu, corak tidur berubah. Sama ada terlebih tidur ataupun dia kurang tidur. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku kesan aspek kesan psikologi manusia lah. Okey, daripada tu dia bila tak ada mood, dia cepat letih. Dia cepat letih, dia murung, dia kurang bergaul dan sebagainya. Kurang tenaga. Begitu juga lah seorang ni bila kata dia hanya duduk di rumah. Kalau duduk di rumah dia tanpa ada pergerakan, dia jadi macam tak ada tenaga lah, kurang tenaga, letih dan sebagainya. Dan daripada tu yang terakhir sekali adalah dia merasa dirinya tak bahagia. Bila dia seseorang tu dia tak bahagia, dia rasa macam kosong, tidak ada makna dalam kehidupan, apa yang dia fikir adalah suicide ataupun keinginan untuk bunuh diri. Ini antara simptom yang cukup bahaya yang perlu untuk kita bantu dan kita tangani. Jadi justru itu kesihatan mental tak boleh dipandang remeh pada musim COVID-19. Dan bukan saja COVID-19, malahan dalam sekitar kehidupan manusia. Jadi sama-sama lah kita cegah, sama-sama lah kita bantu, sama kita menghayati supaya kita beri pertolongan. Dan saya sebagai kaunselor psikologi mengharapkan supaya kita ada sifat tolong-menolong, bantu-bantu dan stay at home dan make something give you motivate. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Stay tuned.